Assalamualaikum semua. Untuk hari ini kita nak tengok tentang kepadatan komponen pada sel tertentu dan fungsi sel khusus. Maksudnya di sini, dalam sel-sel tertentu pada manusia, pada tumbuhan, pada haiwan, ada komponen yang banyak pada sel itu dan mengapa sel-sel itu perlu banyak komponen tersebut. Sel pertama yang kita nak lihat ialah sel sperma. Seperti yang kamu tahu, sel sperma ini adalah satu sel pembiakan yang akan berenang ke arah uterus dengan tujuan untuk mensenyawakan usid sekunder. Okey, usid sekunder ni adalah fasa sebelum menjadi ovum. Okey, jadi sel sperma ni bila dia perlu berenang, jadi dia perlu banyak tenaga. Tenaga ini dihasilkan oleh komponen sel yang kita panggil sebagai mitokondria. Baik, dalam sel otot, terutamanya pada burung dan serangga, banyak mitokondria, okey, banyak komponen mitokondria sebab apabila burung dengan serangga yang nak terbang, dia perlu menggunakan ototnya. Jadi bila otot digunakan, komponen sel yang ada dalam otot itu adalah mitokondria. So mitokondria ni dia membekalkan banyak tenaga untuk proses pengenduran dan pengecutan otot tu untuk serangga ataupun burung ni terbang. Baik, mitokondria juga banyak dalam sel meristem tumbuhan. Okey, maksud sel meristem tumbuhan ni adalah sel-sel yang terdapat pada pucuk dan akar. Jadi, pucuk ni akan menghasilkan sel-sel baru. Bila dia nak menghasilkan sel-sel baru, dia perlu menjalankan proses pembahagian sel secara mitosis. Jadi, proses pembahagian sel ini memerlukan tenaga. Oleh itu, banyaklah mitokondria di bahagian pucuk dan akar. Okey, akar pula dia perlu untuk menambahkan sel bagi mencari air. Okey, mencari air untuk tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey, bagi kloroplas pula banyak terdapat pada sel mesofil palisad dan sel mesofil berspine. Okey, sel mesofil palisad dan sel mesofil berspine ni ada pada daun. Okey, banyak terdapat pada daun sebabnya kloroplas ni adalah komponen sel yang perlu serap cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Jadi dua sel ini, ingatlah sel mesofil palisad dengan sel mesofil berspine ada banyak kloroplas. Okey, bagi komponen jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi, banyak terdapat pada sel goblet di epitelium usus, sel goblet di saluran pernafasan, sel hati dan sel pankreas. Okey, kenapa jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi ni banyak di situ? Sebabnya sel goblet ni adalah sel yang akan merembeskan mucus. Okay, mucus ni adalah sejenis protein. So, jalinan endoplasma kasar ni dia ada ribosom kan untuk mensintesis protein. Dan jasad Golgi ni untuk dia pack mengubah suaikan enzim protein tersebut. Jadi dekat sel hati pun banyak, sel hati ada banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi sebab fungsi sel hati adalah detoksifikasikan darah dan juga metabolisme karbohidrat. Selain itu, sel pankreas yang terdapat dalam badan kita dia bertujuan menghasilkan enzim. Okay? Enzim iaitu enzim pencernaan, iaitu lipase, trypsin dan amylase. Enzim pencernaan. Bukan pencernaan tu, pencernaan.